Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma, amma ba'd. Apa khabar semua? InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung perbincangan tentang jenis-jenis hukum taklifi. Kita telah berhenti pada kuliah yang lalu pada slide yang ke-14 ya. Jadi kita akan sambung bermula dengan slide yang ke-14 juga. Sebagaimana kita telah bincang pada kuliah yang lalu, hukum taklifi ni ada 5, iaitu wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Baik. Jadi daripada 5 hukum ini, kita masuk kepada slide yang ke-15. Maka kalau kita baca kitab Arab ataupun kitab Melayu yang mengekalkan istilah asalnya, original term, kita akan dapati beberapa term yang kalau kita tak belajar, kita tak tahu dengan betul, kita akan confuse. Sebab tu tolong bagi perhatian kepada term-term ini. Apabila hukum wajib, kadang-kadang kita bertemu dengan term wujub. Kadang-kadang kita bertemu dengan term ijab. Sebenarnya ketiga-tiga term ini maksudnya sama walaupun ada perbezaan dari segi konteks. Ya. Yang kedua, sunat. Kita mungkin jumpa term mandub. Mandub maksudnya sunat juga. Ataupun nadbu maksudnya sunat juga. Dan yang ketiga, kita jumpa haram. Dan kita juga jumpa term hurmah, ya, ataupun tahrim. Ketiga-tiga itu adalah sama. Yang keempat, makruh. Kita mungkin akan jumpa karahah. Kedua-duanya adalah sama. Dan yang terakhirnya harus, iaitulah mubah. Dan kita mungkin akan jumpa ibahah dan yang juga bermaksud yang sama. Cuma di sini
Kalau kita balik kepada slide yang 14, understanding the terminologies. Yang pertama adalah tuntutan. Tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, artinya permintaan daripada Allah, kan? Jadi permintaan wajib ataupun tuntutan wajib itu dipanggil ijab. Ini konteks dia. Kemudian riza kepada permintaan tersebut, itu dinamakan wujub. Sebab tu kalau kita jumpa perkataan ijab ke, perkataan wujub ke, yang berbeza ialah konteks. Jadi wujub tu adalah result, ataupun kita nak terjemah sebagai kewajipan. Permintaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita terjemahkan dengan ijab tu kita terjemahkan dengan permintaan untuk melakukan perkara wajib lah. Kan? Demand, permintaan. Macam aqimus salah. Itu permintaan daripada Allah untuk mendirikan sembahyang yang wajib. Jadi result daripada itu, maka sembahyang ataupun solat itu menjadi satu kewajipan. Satu kewajipan. Jadi kewajipan itu dinamakan wujub, wujubus salah, kewajipan melaksanakan salat. Dan daripada result tadi ni, maka terbitlah hukumnya, iaitulah salat itu wajib. Boleh faham, no? Daripada permintaan untuk solat, maka kerana ia adalah permintaan daripada Allah, maka solat itu menjadi kewajipan. Maka lahirlah hukum fiqh, iaitulah wajib solat. Begitu juga yang lain-lain. Permintaan untuk melakukan perkara sunat, itu dipanggil nadbu. Makna Allah Ta'ala suruh kita melakukan perkara yang sunat. Macam apa? Kita selalu dengar ayat, Ya ayyuhalladzina amanu khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Hai orang yang beriman, berhiaslah ataupun pakailah elok-elok ketika kamu hendak ke masjid. Maka kamu dituntut untuk pakai cantik-cantik ke masjid. Ia adalah sunat. Jadi permintaan tadi ni adalah permintaan nadbu, kan? Maka pakai elok-elok itu adalah an-nadab, adalah nadbu. Dan hukum pakai elok-elok itu adalah mandub. Boleh faham? Samalah juga haram, kan? Permintaan untuk meninggalkan perkara yang haram. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabuz zina. Kan? Hai orang yang beriman, jangan kamu hampiri zina. Jadi permintaan daripada Allah itu dipanggil tahrim, pengharaman. Permintaan untuk mengharamkan, tahrim, kan? Jadi zina adalah hurmah. Zina adalah permintaan tersebut adalah hurmah, iaitu pengharaman. Dan result daripada pengharaman itu adalah hukum zina adalah haram. Baik. Sekarang kamu sudah faham dia punya stages dalam kita memahami arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan term yang kita belajar tadi.
Baik. So, sebagai huraian dia, kamu boleh baca al-ijab is a demand of lawgiver to do as compulsory and obligatory. The consequence of this demand is binding. Jadi konsekuen dia adalah al-wujub, binding. Ya. Kemudian hukum yang terbit daripadanya, the action under this request is obligatory ataupun wajib. Jadi hukumnya adalah wajib. Jadi kalau dalam soalan final ditanya apa hukum minum arak, maka hukumnya adalah wajib. Silap pula. Jika ditanya hukum solat, kan? Jika ditanya hukum solat zuhur, maka jawapannya adalah wajib. Tapi jika ditanya apakah permintaan daripada ayat aqimus salah, maka permintaan itu adalah ijab, ya, adalah ijab. Maksudnya permintaan yang mewajibkan. Jika ditanya apakah status solat zuhur, statusnya adalah wujub. Gitu. Wujub. Status solat itu sendiri. Tapi hukum dia yang kena pada kita ataupun perbuatan yang kita nak buat tu, itu adalah wajib. Boleh nak? So, samalah juga dengan nadbu dan juga mandub. Jadi hukumnya kita kata mandub. Mandub ni kita kata sunat lah. Cuma bila terjemah ke dalam bahasa Malaysia, mandub pun sunat, nadbu pun sunat. Wajib pun wajib, wujub pun wajib, ijab pun wajib. Tapi ijab sebenarnya mewajibkan. Kan? Mewajibkan. Okey. Samalah juga dengan tahrim. Kan? Jadi tahrim itu adalah pengharaman. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu menghampiri zina. Jadi demand daripada Allah Taala adalah tahrim. Maksud ayat tadi ni, kan? Maksud dia arahan tu adalah tahrim, pengharaman. Bukan sekadar larang biasa-biasa. Dia adalah pengharaman yang sangat keras. Begitu. Kemudian kedudukan zina itu adalah hurmah. Dan hukum perbuatan orang yang melakukannya adalah haram. Rizaq dia tu, hukum tu. Okey. Sekarang jelas kepada kamu tentang term. Begitu juga karahah. Ya. Karahah adalah demand daripada Allah, tapi dalam bentuk galakkan, meninggalkan. Kan? Itu karahah. Jadi perbuatan kamu meninggalkan perkara yang Allah Ta'ala suruh tinggal itu adalah makruh. Kan? Perbuatan kamu contohnya tidak makan makanan yang berbau, dan contoh-contoh makruh yang lainlah. Kemudian keharusan yang diberi oleh Allah kepada seseorang mukallaf untuk melakukan sesuatu perkara yang tidak ada pengharaman ataupun penghalalannya, maka itu adalah ibahah dia panggil. Kan? Kulu washrabu, dalam Al-Quran ada kan. Jadi Allah Ta'ala ni bukan saja dia suruh tu jadi wajib terus. Sebab itu kamu tak boleh dengan hanya baca Quran atau baca hadis terus keluarkan hukum. Itu adalah satu kesilapan.
Kena belajar usul fiqh. Bila belajar usul fiqh, kita tahu bahawa ada perintah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, tetapi bermaksud harus. Bukan perintah itu semua wajib. Kan? Jadi dalam Al-Quran ada ayat Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Kalau kamu buka dalam surah Al-Baqarah, cerita tentang puasa, kamu akan jumpa ayat ni. Allah Ta'ala suruh kamu makanlah dan minumlah. Bukan maksudnya kamu kena makan dan kena minum. Tak makan dan tak minum, kamu berdosa dah. Perintah ini adalah harus sahaja. Jadi ayat kulu washrabu ini maknanya adalah ibahah, pengharusan. Maka hukumnya makan dan minum itu adalah mubah. Adalah mubah, adalah harus. Jadi kamu nak makan tu adalah harus saja, bukannya wajib. Kan? Ini dalam konteks inilah, dalam konteks ayat ini. Jadi keharusan untuk makan dan minum di waktu malam bulan puasa, itu maksudnya. Kan? Bukan makna kata hukum makan dan minum ini dalam semua keadaan harus. Tidak. Ada keadaannya makan adalah wajib. Bila? Bila makan wajib? Bila tak makan boleh memudaratkan badan, boleh menghilangkan nyawa. Bila boleh menghilangkan nyawa. Kamu dah tak makan 3 hari. Dah tinggal nyawa ikan dah. Bukan nyawa orang lagi dah. Ketika itu, kamu terjumpa makanan, maka wajib kena makan. Tak boleh kamu kata makanan ni harus. Kan? Tapi itu dari segi hukum. Realitinya, kalau orang 3 hari tak makan, batu pun dia nampak macam roti dah, kan? Baik. Habis tentang term tadi. Tapi ada dua lagi term yang kita kena bezakan. Iaitulah wajib dan fardu. Ada orang kata solat itu adalah wajib. Ada orang kata solat itu adalah fardu. Mana satu yang betul? Okey. Masuk slide yang ke-18. Wajib bagi majoriti ulama sama dengan fardu. Synonymous. Sinonim. Sama. Ya. Ia menunjukkan binding demand ataupun permintaan yang mengikat. Makna kena buat. Kena buat permintaan daripada Tuhan yang mengikat kita. Mengikat seseorang mukallaf itu untuk melakukan suatu benda. Sama ada wajib atau fardu. Di mana orang yang melakukannya akan mendapat pahala dan orang yang tak melakukan akan dikenakan hukuman. Di mana di dunia dia akan mendapat dosa. Dosa ni tak nampak tapi ada. Di mana orang yang buat benda dosa itu sebenarnya tergantung di leher dia. Cuma dia tak nampak. Dia tergantung di leher dia. Sebab tu orang yang buat dosa, hati dia tak akan tenang. Sebab di leher dia ada tergantung dosa yang dia buat. Kerana itu, kita jangan buat dosa. Walaupun tak nampak, tapi dia akan memberi akibat kehidupan yang tidak tenang di dunia,
dan di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Akhirat kita bangkit pada kubur, maka kita akan nampaklah dosa kita berapa banyak, kan? Besar bukit ke, besar gunung ke, besar bumi ke. Ketika itu baru nampak. Di dunia tak nampak lagi. Kenapa Tuhan tak bagi nampak? Kerana untuk menguji di antara orang yang beriman kepada apa yang Allah Ta'ala beritahu, berbanding orang yang tak beriman. Orang yang tak beriman, dia tak kisah, kan? Bulan puasa pun, dia makan juga. Kalau dia takut tangkap, dia pakai plastik hitam. Dia beli kat kedai belakang. Kan? Orang tak nampak, tapi Allah Ta'ala nampak. Baik. Cuma dalam mazhab Maliki berbeza sikit. Ini sebagai tambahan, walaupun tak ada dalam slide kita. Sebagai tambahan, dalam mazhab Maliki wajib dengan fardu ada beza. Di mana wajib itu adalah wajib, dia kalau tinggal tak kena qada. Begitu. Kalau fardu, kalau tinggal kena qada. Makna ikut mazhab Maliki, salat 5 waktu adalah fardu. Dia bukan wajib. Yang wajib tu wajib taat ibu bapa, wajib belajar ilmu agama, wajib menghormati orang tua, wajib menghormati guru dan sebagainya, itu wajib. Tapi solat, puasa, zakat itu adalah fardu. Itu beza dia. Boleh ingat? Baik. Habis. Kita masuk slide yang ke-19. Classification of wajib. Wajib ada banyak kategori dia. Kamu boleh baca. Ada wajib yang dipanggil wajib mutlak. Semata-mata wajib. Macam air mutlak, kan? Air mutlak maknanya semata-mata air. Air yang ori. Dia tidak dikaitkan dengan apa-apa air lain. Kalau kita kata air gula, itu dah tak mutlak dah. Kita tak boleh guna untuk nak basuh kain, tak boleh guna untuk nak ambil air semayang. Kan? Itu dipanggil muqayyad. Air yang muqayyad. Jadi wajib pun sama. Ada wajib mutlak dan ada wajib muqayyad. Jadi wajib mutlak ni semata-mata wajib lah. Wajib menuntut ilmu, wajib apa. Wajib muqayyad ni wajib kerana sesuatu. Seperti wajib pada bulan puasa, kena pada bulan Ramadan kena puasa. Itu wajib muqayyad lah. Kan? Tutup aurat, itu wajib mutlak. Baik. Yang kedua adalah wajib muhaddad. Wajib yang ada limit dia. Macam mengeluarkan zakat. Wajib bagi binatang. Kalau unta, 5 ekor unta, dikeluarkan seekor kambing. Kan? Kalau lembu, 30 ekor, seekor. Macam itulah. Dia tidak wajib terbuka, tapi dia
ada limit dia. Kan? Kalau padi lebih kurang 600 kilogram, kan? 600 kilogram wajib mengeluarkan zakat. Iaitulah 10% kalau sekiranya tidak ada kos yang banyak untuk penanaman padi itu. Tapi kalau ada kos yang banyak, kos pengairan, kos baja, kos racun, kos apa, maka kita keluarkan 5% wajibnya. Itu limit lah, 5% saja, kan. Tapi ramai yang tidak mengeluarkan zakat padi walaupun kena 5% sahaja. Jadi siapa yang bapak dia petani, dia kena ingatkan bapak dia untuk mengeluarkan zakat. Sebab beritahu bapak 5% je bapak, sebab yang ni wajib muhaddad. Saya belajar usul fiqh, dia bukan keluar banyak sangat. Wajib yang ada limit dia 5% saja. Itu pun kalau dapat padi banyak, dapat 600 kilogram. Kalau dapat kurang pada itu tak kena, kan? Okey. Jadi wajib ada yang muhaddad dan ada yang tidak muhaddad, ghair muhaddad. Baik, yang ketiga adalah wajib ain. Fardu ain lah kita kata, kan? Dan ada wajib kifai atau fardu kifayah. Fardu ain ni banyaklah. Solat, puasa, zakat, haji, semua tu adalah fardu ain. Untuk ilmu, itu adalah fardu ain. Fardu kifayah pula. Fardu kifayah tu, fardu ain tu maksudnya semua orang kena buat, tak ada excuse. Fardu kifayah ataupun wajib kifai. Wajib kifai ni kalau ada segolongan orang buat, maka dosanya terlepas kepada orang lain, kan? Wajib kifai ni fardu kifayah, macam solat orang mati. Ada orang mati, wajibkah kita pergi solat dia? Wajib kalau tak ada orang lain. Bila ada dah satu kumpulan orang, dah urus dah mayat, dah kafan, solat dan sebagainya, maka kita tak wajib lagi, kan? Ataupun orang ada satu definisi yang tak tahulah, ustaz tak tahu sumber definisi ni. Dia kata wajib kifayah ni maksudnya orang lain dah buat, kita tak payah. Itu ada definisi yang tak tahu dia sumber rujukan dia lah. Kamu cuba cari tengoklah dekat mana sumber rujukan itu. Dan yang keempat adalah wajib muayyan. Wajib muayyan ni wajib kita buat sesuatu benda yang telah ditentukan. Macam mana yang telah ditentukan ni? Macam solat zuhur, kan? Boleh tak kita nak pilih solat zuhur, solat asar? Kita kata nak sembahyang zuhur, asar tak mau sembahyang, tak boleh. Itu muayyan, dah ditentukan. Zuhur kena sembahyang, asar kena sembahyang, maghrib kena sembahyang, isyak kena sembahyang, subuh semua kena sembahyang. Kerana apa? Kerana sembahyang itu adalah tiang kepada semua amalan-amalan lain. Kalau pilar ini runtuh, tiang ini runtuh, semua amalan lain tak terpakai. Sebab tu kamu kena jangan main-main dalam solat. Solat kamu kena betul-betul. Sebab itu dinamakan mendirikan solat. Aqimus salah. Dirikanlah sembahyang. Allah Ta'ala tidak kata sallu. Ya ayyuhallazina amanu sallu. Tak ada dalam Quran. Kan? Hai orang yang beriman, sembahyanglah. Tak ada. Tapi dia kata aqimus salah. Maknanya dia sesuatu yang serius.
yang perlu didirikan. Maknanya sebelum nak dirikan tu kena ada prasyarat dia, dan dirikan pula kena dengan teknik yang betul, dengan syarat-syarat yang betul, sama seperti mendirikan bangunan lah. Kan? Bukan boleh main-main. Kalau kita buat bangunan tak betul, runtuh. Runtuh. Sebab itu solat ini kita dirikan dengan sepenuh hati. Kerana jika solat tidak diterima, semua amalan lain tidak diterima. Kita puasa daripada pagi sampai petang, letih saja. Kan? Kita tutup aurat cantik dah. Kan? Kita tutup aurat, kita pakai tudung labuh, kita pakai jubah, cantik dah. Tapi solat kita tak diterima, ya Allah. Supaya kita tak tutup aurat. Kan? Kita buat buat kebajikan banyak dah. Derma sana, derma sini, juta-juta. Kita derma, tak asal ada orang susah je terus kita bagi, terus kita bantu. Tapi kalau solat kita tak diterima, maka semua juta-juta yang kita tabur itu haba'an mansura. Allah Ta'ala kata macam debu yang ditiup angin, hilang. Sebab itu jangan main-main dalam solat. Solatlah dengan ilmu. Kita belajar bagaimana nak solat, bukan solat pakai ikut orang sahaja. Kita nak solat itu, kita belajar dulu macam mana nak mengambil wuduk yang sempurna. Bukan kira basuh. Tengok air dalam kuku tak masuk. Tidak sah wuduk. Bila tak sah wuduk, tak sah solat. Kan? Sebelum daripada berwuduk lagi, bersuci. Bersuci. Macam mana kamu bersuci? Ni Ustaz nak tanya. Macam mana kamu bersuci? Kamu buang air kecil macam mana? Adakah lepas buang air kecil, ambil air, jerus, gosok sikit-sikit, sudah? Maka itu bukan bersuci yang betul. Belum bersih lagi hadas kamu. Dan belum suci lagi najis kamu. Ini penting. Kamu kena belajar. Kamu tak boleh malu dalam perkara yang wajib. Jadi untuk hadas kecil, bila kamu buang air kecil, kamu tak boleh lepas buang air kecil terus basuh dan pakai seluar dan keluar pergi solat ke apa. Kamu kena biarkan air kencing itu menitis hingga habis. Kemudian kamu kena berdehem. Berdehem ke batuk ke sampai semua air kencing yang ada dalam saluran kencing itu keluar habis. Terutamanya bagi orang yang ada kencing kencing tak puas, kan? Dia akan ada sakit baki lagi. Itu kamu kena hati-hati. Kalau tidak, ibadat kamu tidak diterima. Sebab itu ada satu kisah Nabi apabila sampai di satu kubur, Nabi berhenti dan Nabi pacakkan pelepah tamar yang yang segar, yang hijau lagi. Lalu para sahabat bertanya, kenapa Rasulullah lakukan? Kata Rasulullah, penghuni kubur ini sedang diazab. Sebab apa dia diazab? Kerana dia bersuci tidak habis. Dia kencing, dia tak berdehem.
Dia tak pastikan sampai air kencing dia itu, orang tua-tua kata tus. Tus tu dia ringkasan kepada putus lah. Sampai tus. Jadi kena bila kencing kena sampai tus, sampai habis. Dan kena berdehem untuk keluarkan semua air kencing yang ada di saluran kencing. Nak basuh kencing pun kena belajar. Macam mana kamu basuh untuk air besar pula? Macam mana kamu basuh? Hari ini berat. Kalau kamu basuh bersuci air besar, tidak suci, maka sama juga, tidak sah solat kamu. Kamu kena bersuci bila buang air besar tu, kena bersuci. Satu, kamu kena gosok dengan jari tengah. Baru dia bersih. Dan dalam keadaan injak punggung kamu tu terbuka. Bukan kamu hanya cuci, maknanya gosok-gosok di atas saja ataupun di luar saja. Makna kamu kena bagi injak dia terbuka. Kalau dalam istilah istilah Kedahnya, kena teran sikit. Kamu jangan jangan malulah dalam belajar. Kena buat secara serius. Teran sampai injak usus itu terbuka dan kamu basuh sehingga bersih. Jadi bila dia tertutup, injak tu tertutup dalam keadaan bersih. Baru ibadat kamu diterima, baru kamu bersih. Ini sangat penting. Ini bukan cerita main-main. Ini cerita seluruh ibadat kamu yang kamu nak bawa balik ke akhirat. Kalau kamu tak buat betul-betul, kamu segala ibadat tersebut tak terpakai, kamu balik dengan tangan kosong. Kamu tak ada akaun kamu muflis. Kamu ditimbangkan di padang mahsyar esok, tiba-tiba dacing kamu sengit. Kan? Dacing sengit. Semua amalan dosa penuh. Tapi semayang kamu tak ada, kosong. Kamu berheran, mana pergi ya? Saya solat tak berhenti di dunia dulu. Tiba-tiba tak ada. Rupanya solat kamu tidak terpakai, tak laku. Jadi kamu jangan ambil ringan. Jangan kira nak lulus exam, nak grad, nak master, nak PhD dalam keadaan kamu akaun kamu tak pasti. Kena pastikan benda-benda yang seperti ini. Itu baru bersuci. Belum lagi solat. Macam mana solat yang betul? Bagaimana kamu nak berdiri betul? Berdiri betul ni sebelum solat. Ada orang, dia lari-lari masuk masjid, dia tengok imam tu nak rokok, dia pun lari-lari, terus takbir, Allahu Akbar, rokok. Itu tidak sah. Dia belum lagi berdiri betul. Rukun yang pertama dalam solat adalah berdiri betul. Yang kedua baru takbiratul ihram. Berdiri pun tak betul lagi, takbiratul ihram dah tak terpakai. Itu pentingnya untuk kita belajar. Kerana itu kena belajar. Jadi Ustaz akhiri sampai slide yang ke-19 dahulu. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.